أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allah alimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa zakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa alimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu dan juga mencipta mereka yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kuliah subuh kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita dah baca dalam ayat yang 20 dari surah Al-Baqarah. Ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala ada sebut dekat kita atau berita dekat kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan terhadap orang-orang munafik. Allah Ta'ala umpamakan orang munafik ni dengan 2-3 perumpamaan. Antaranya adalah Allah Ta'ala sebut orang munafik itu seperti mana orang yang menyalakan api. Lalu apabila api itu menyala, datanglah cahaya dan Allah Ta'ala hilangkan cahaya dan Allah Ta'ala tinggalkan mereka di dalam kegelapan yang menyebabkan mereka tak nampak kebenaran. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita orang munafik ni adalah orang yang dipamerkan Islam. Nampak macam Islam, cahaya tu umpama Islam. Tapi Allah Ta'ala hilangkan cahaya dengan maksud mereka ni pamer Islam di dunia untuk dapat keuntungan di dunia. Tapi di akhirat nanti mereka berada dalam kegelapan, mereka tak jumpa jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada juga ulama tafsir lain tafsirkan maksud dengan menyalakan api dan Allah Ta'ala hilangkan cahaya itu adalah orang munafik ni dia beramal di hadapan manusia, tetapi akhir sekali Allah Ta'ala akan tuikan bahawasanya amalan mereka yang lakukan itu tidak ikhlas. Allah Ta'ala pamerkan mereka tidak ikhlas. Ataupun dalam tafsiran yang lain pula, ada ulama tafsir sebut mereka melakukan amalan baik, amalan-amalan Islam. Last sekali Allah Ta'ala pamerkan bahawasanya mereka itu munafik. Nampak macam Islam, rupa-rupa dia macam Muhammad ni kita boleh agak. Ya, Muhammad ni memang orang munafik. Dan kalau ikut tafsiran daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia nyatakan yang dimaksudkan dengan ayat tadi, bila kita bakar api, dia mesti ada embun kayu. Kita ada kayu, kita akan letak minyak nak bagi nyala. Bila kita nyalakan, lepas tu Allah Ta'ala hilangkan cahaya api itu. Jadi embun api itu masih ada. Seakan-akan Allah Ta'ala nak pesan pada kita orang Islam ni jangan sekali-kali melakukan maksiat walaupun orang tak tahu. Sebab bimbang-bimbang maksiat kita itu akan terbongkar selepas daripada kita mati. Sebab bila api itu hilang, dia ada kayu tu orang boleh tahu bahawasanya tempat tu baru dibakarkan api kan. Jadi kalau kita melakukan maksiat, mungkin di dunia ni orang tak tahu, tetapi lepas kita mati nanti baru orang tahu. Jadi aib besarlah, malulah kita di hadapan manusia-manusia. Alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala umpamakan itulah sebenarnya sifat-sifat orang munafik. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala umpamakan munafik ini seperti mana air yang datang daripada langit. Masa air nak turun tu, langit nampak hitam, awan tu nampak hitam. Bukan sekadar hitam, bahkan dia ada buruh dan ada kilat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang dikatakan gelap itu, yang dikatakan air itu adalah sumber kehidupan. Orang munafik ni dia pamerkan Islam tu sebab dia nak dapat kemudahan hidup di dunia. Itu tujuan orang munafik dipamerkan Islam. Tetapi Allah Ta'ala sebut walaupun macam air hujan, tapi awan itu hitam. Gambarannya
Hitam itu mereka ni walaupun nak dapat kehidupan, tapi sebenarnya mereka hidup dalam kesesatan. Itu sebenarnya. Nampak macam Islam, amalnya macam Islam, tapi sebenarnya mereka tak ikhlas. Disebabkan tak ikhlas itu, walaupun beramal dengan amalan Islam, walaupun labelnya label Islam, tapi sebenarnya mereka tidak Islam. Sebab ada orang ni kadang-kadang dia nak pamerkan macam dia betul, dia terpaksa label dengan label Islam, walhal tak Islam pun. Banyak orang mempergunakan Islam untuk keuntungan peribadi, banyak. Sampai satu tahap kadang-kadang dia menyelewengkan kebenaran yang ada pada Islam itu sendiri kan. Yang itulah sifat-sifat yang ada pada orang munafik. Tapi bila Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran itu sendiri, kadang-kadang sifat dia seperti mana buruh dan juga kilat. Bila buruh tu menandakan macam Al-Quran itu menjadi satu gerunan bagi orang-orang munafik. Orang munafik tak boleh dengar Al-Quran. Kalau dengar tu dia takut. Sampai satu tahap dia ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadral maut. Mereka pun ambil jari-jari mereka letak lubang telinga sebab takut dengan kematian. Quran itu bila bercerita tu macam sindir, orang munafik satu-satu sindir. Kita tak tahu pun yang dia tu munafik ataupun tidak, tapi kita baca yang orang yang makan lada dia terasa pedas. Kan? Orang ni kalau dia makan lada dia rasa pedas, kita tak makan kita tak rasa. Kita pergi cerita satu bahan lah, dekat satu tempat sebagai contoh, kita tak tuju pun kawan tu, bahkan kita tak kenal pun orang hamba Allah tu, tapi kita duk cerita dia terasa. Dia terasa tu. Orang munafik lagu tu lah. Orang munafik ni bila dia dengar Quran dia terasa, Quran ni macam sindir aku je. Dia terasa umpama guruh. Macam orang takut dengan guruh macam mana. Lagu itulah Al-Quran nisbah kepada orang-orang munafik. Disebabkan mereka dengar tu macam menyindir-nyindir pada diri mereka. Allah Ta'ala sebut ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut. Mereka ambil jari-jari ni tutup lubang telinga sebab tak nak dengar. Kenapa? Sebab kalau dengar ni tahu. Bila tahu, sudah nak cerita pasal mati pun jadi takut. Sebab dia teringat amalan jahat tu banyak sangat. Ni problem orang munafik. Dan Allah Ta'ala kata wallahu muhitun bil kafirin. Orang munafik kau tutup telinga macam mana pun, kamu tak nak dengar kebenaran macam mana pun, yang pastinya Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan wahai orang munafik. Dan Allah Ta'ala gunakan ayat ni dengan kalimah kafirin, walhal orang munafik ni dilihat Islam. Gambarannya orang munafik ni sebenarnya kafir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam nisbah pada kita, kufur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah lain-lain yang Allah Ta'ala sebut tentang perumpamaan yang Allah Ta'ala lakukan terhadap orang-orang munafik. Yang ini kita dah bincang dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Cuma kita ulang baliklah sebab ada kaitan dengan ayat kita nak baca pada pagi ni insya-Allah. Pagi ni ayat yang anda baca ni ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang wahai manusia, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu dan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala disebut dalam ayat ni, muqaddimah ayat, permulaan ayat, Allah Ta'ala disebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai. Kalau orang belajar betul-betul Al-Quran ni, kita akan jumpa ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan wahai. Dia akan guna ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nabi. Ya ni bila sebut ya ni terjemahan Melayu wahai. Wahai ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala dia tidak akan panggil kepada makhluk secara direct, kecuali makhluk yang dipanggil secara direct itu mesti mulia. Kalau makhluk yang dipanggil itu hina, Allah Ta'ala tak akan panggil direct. Allah Ta'ala akan ambil orang tengah. Ni style Allah. Jadi kalau kita tengok contoh macam Allah Ta'ala panggil orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru. Qul ya ayyuhalladzina kafaru. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Orang kafir tu hina. Disebabkan hinanya orang kafir, Allah Ta'ala tak panggil orang kafir tu direct. Allah Ta'ala ambil orang tengah antara Allah dengan orang kafir. Siapa dia orang tengah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan ada orang tengah antara Allah dengan orang kafir, Allah Ta'ala sebut pada ayat qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Maknanya Allah Ta'ala dia tak akan panggil direct, dia akan ambil orang tengah. Tapi dalam beberapa ayat Allah Ta'ala panggil direct.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maknanya orang beriman tu mulia. Allah Ta'ala panggil ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nabi itu mulia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, menandakan manusia itu adalah mulia. Kalau kita baca Quran, kita tengok Allah Ta'ala terus panggil direct, fahamnya yang dipanggil itu mesti mulia. Automatik kita boleh faham. Ni kaedah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala ambil orang tengah antara Allah Ta'ala dengan orang kafir? Sebab orang kafir tu ambil orang tengah antara mereka dengan Allah. Siapa dia? Berhala. Dia ambil patung berhala. Dia rasa diri itu hina lah. Ini cara orang kafir faham, cara orang Hindu faham, cara orang Buddha faham. Oh, dia kata kita ni hina. Jadi kalau kita nak jumpa direct dengan Tuhan ni tak layak. Jadi kita kena ambil orang tengah antara kita dengan Tuhan. Siapa dia orang tengah tu? Berhala. Berhala tu macam-macam nama lah. Ada berhala tu nama Mohana, ada berhala tu nama Krishna, ada nama macam-macam nama lah. Kalau pergi tanya orang Hindu tu, tanya pasal berhala-berhala tu, kita pun pening kan. Anak duk baca pasal satu sejarah patung berhala namanya Krishna. Dia ada patung berhala orang Hindu ni Krishna. Kalau kita tengok cerita Hindustan tu, patung dia yang warna biru tu, lepas tu pegang seruling, tu patung tu nama Krishna. Patung Krishna ni dikatakan sebagai dewa cinta. Orang-orang kalau bercinta, dia pakai dewa tu lah. Dewa Krishna dia panggil dan kita baca sejarah Dewa Krishna. Adalah sejarah tu pun semua mistik, tak betul pun. Mari mana tak tahu, khayal-khayal buat cerita tu kan. Jadi dia pergi sembah patung tu. Kenapa dia kena ambil patung? Pada dia kata patung tu mulia. Disebabkan dia mulia dan kita ni pula hina, kita tak boleh direct dengan Tuhan. Kita kena ambil yang mulia itu dengan Tuhan. Kita minta tolong daripada yang tengah itu, namanya Krishna. Ini dilakukan oleh orang-orang Hindu, diamalkan oleh orang-orang Buddha. Macam itulah. Macam-macam berhala lah. Ada pula dewa yang berbentuk jahat. Dia ada dewa jahat, namanya Hanuman. Yang tu dalam Buddha pun ada, dalam Hindu pun ada. Tanyalah orang Hindu kan. Anda baca juga pasal sejarah-sejarah Hindu ni, macam-macam cerita pasal Hindu. Sampai kadang-kadang kita kuk dahi fikir macam mana Tuhan kamu ni kan. Adalah style dia orang kan. Type. Jadi disebabkan orang yang sembah Tuhan mengambil orang tengah itu, mereka bukan tak sembah Allah. Kalau kita pergi tanya orang Hindu, Hindu pun percaya Allah Ta'ala ni. Jangan terkejutlah. Anda banyak dah pergi tanya kawan-kawan kita Hindu, kau percaya ke Allah Ta'ala? Dia kata percaya Allah Ta'ala ni adalah Allah ni. Yang tu kau pergi sembah berhala tu kenapa? Dia bagi jawapan macam kita jawab tadi lah. Ambil orang tengah antara kita dengan Tuhan. Disebabkan orang agama yang lain daripada Islam ni, dia ambil orang tengah antara Allah dengan mereka. Maka tidak heran bila Allah Ta'ala nak panggil dia orang, Allah Ta'ala tak panggil direct. Allah Ta'ala akan ambil orang tengah. Orang tengah siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala dipanggil orang beriman direct. Satu lagi dipanggil manusia itu secara direct. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Menandakan manusia itu mulia. Betul ke manusia ni mulia? Memang mulia manusia ni. Sebab itu kata Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Manusia ni sebaik-baik kejadian. Ni manusia. Kita nak banding dengan lembu, kita jauh lagi baik daripada lembu tu. Betul? Bukti manusia ni lagi mulia daripada lembu. Orang buat ratu cantik manusia, orang tak buat ratu cantik lembu, tak ada. Kalau ada orang buat ratu cantik lembu, gila lah tu. Fahamnya. Kenapa orang buat ratu cantik orang? Gambaran manusia tu cantik. Manusia ni mulia di sisi Tuhan. Sebab itu, ni barang yang Allah Ta'ala bagi kat kita, anggota badan kita, jantung kita, saja-saja nak bagi ke orang tak boleh. Saja kita nak bagi ke orang ni tak boleh. Sekarang ni timbul satu isu disebut sebagai derma organ kan. Boleh ke tidak kita nak derma organ badan kita ni kepada orang lain? Kita ni sihat, kawan kita tu sakit. Sakit apa dia? Paru-paru sebagai contoh, ataupun buah pinggang sebagai contoh kan. Dia kata awak ni ada dua buah pinggang ni. Buah pinggang awak dua-dua elok. Kawan awak ni buah pinggang dia dua-dua out. Kalau bubuh satu, mungkin dia boleh hidup lagi. Kita pun hadiahkan satu kita punya buah pinggang kepada orang tadi. Hukum asalnya tak boleh. Ingat, hukum asalnya tak boleh. Tetapi kalau sekiranya dengan kita memberi itu, memberi kehidupan kepada kawan kita, dan kita pun boleh hidup tanpa sebarang bayaran, ketika itu kita bagi itu dibenarkan. Bukan saja boleh tau, dibenarkan. Keizinan itu seperti mana dibenarkan kita makan babi, lebih kurang macam tu. Hukum makan babi ni asalnya tak boleh. Hukum asal makan babi ni tak boleh. Tapi kalau dah tak ada makanan ni kecuali babi, maka pendeklah masa depan babi tu. Boleh makan babi tu kan.
Dah tak ada makanan lain. Lalu tengah pada pasir tu tengok tak ada dah nak makan lain. Babi lalu. Bolehlah makan babi tu. Ya? Dalam hutan tak boleh. Ada orang kata bila sesat dalam hutan boleh makan babi. Tak betul. Sebab dalam hutan ni banyak benda lain boleh makan. Dalam hutan nak rebat babi juga mamak tu. Kan? Tak boleh. Sebab dalam hutan ni macam-macam makanan boleh makan. Tapi kalau padang pasir mungkin sebab padang pasir tak ada orang makan pasir, tak ada. Dalam hutan tu nak makan rumput boleh, nak makan banyak benda boleh menyelamatkan nyawa Kalau ini sebab pada hutan kan. Tapi kalau tengah padang pasir dah tak ada makanan yang lain kecuali babi, boleh makan. Makan tu pula tak boleh lebih-lebih. Dia kadar jaga nyawa je. Kita makan, sedapnya buat barbecue pula. Tak boleh. Kan? Sedapnya babi, kita proses buat ajinomoto. Tak boleh. Semua tu tak boleh. Nak bagi tahu kadar-kadar dia. Kita ni ada 2 buah pinggang. 2 buah pinggang kita ni kan. Kawan kita tu sakit, 2 pinggang, 2 buah pinggang dia habis, out, tak boleh makan. Kena buang, kena bubuh buah pinggang orang. Kita pun bagi derma. Derma itu dibenarkan. Bermaksud memang dia betul-betul perlu. Kalau dia tak perlu, tak boleh bagi. Dan kita bagi itu pula tidak kerana pembayaran, bukan sesaja jual. Sebab tak ada duit, jual lah buah pinggang, tak boleh, tak boleh. Hukumnya adalah haram. Nampak? Dan kalau ada doktor minta pembayaran sekadar untuk rawatan sahaja, bukan kerana harga buah pinggang. Nampak? Maknanya dibenarkan. Kenapa hukum asalnya tak boleh nak bagi sesaja dekat orang? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Taala, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Manusia itu sendiri itu sifatnya adalah mulia. Dan mulianya manusia ni bukan kepada orang Islam je. Bahkan orang bukan Islam juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sudut manusia dia, bukan kerana kekufuran dia. Sebab itu Allah Taala disebut dalam Al-Quran, kata Allah Taala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najisnya orang musyrik itu bukan badan dia najis, tak. Bukan maknanya kita bersalam dengan dia tangan kita kena basuh, tak. Maksud najis dalam Al-Quran merujuk pada orang musyrik itu adalah najasatul aqidah. Akidah dia najis. Nisbah badan dia tak najis sebab zaman Nabi Muhammad SAW berlambak orang kafir berpeluk dengan Nabi SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW berlambak orang kafir bersalam dengan Nabi SAW. Nisbah kepada badan dia tu tidak najis. Dah Allah Ta'ala kata innamal musyrikuna najasun tu. Orang musyrik itu najis. Najis itu bermaksud najasatul aqidah. Kepercayaan dia tu jijik seperti najis. Itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir itu sendiri tu kita kena hormat dan kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada dia tak tentu pasal, tak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zalama muahidan aw intaqasahu aw akhadha minhu bighairi tibin nafsihi aw kallafahu fawqa taqatihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang menzalimi orang bukan Islam ataupun mengurangkan haknya ataupun mengambil hak dia bukan jalan yang baik, ataupun membebankan kepada mereka luar daripada kadar kemampuan mereka, akhirat nanti aku akan jadi penghujah untuk orang kafir tadi. Ni kata Nabi SAW, menandakan nisbah kepada badan orang bukan Islam itu sendiri itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tu yang kata najis-najis tu merujuk kepada kepercayaan mereka. Itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi? Manusia itu sendiri mulia. Antaranya Nabi Muhammad SAW pernah sebut, innamal mu'minuna la yanjus, sesungguhnya orang Islam itu tidak najis, hatta walaupun dalam keadaan dia sedang berjunub sekalipun. Ada satu hadis Nabi SAW, ada 2 riwayat, satu riwayat Abu Hurairah, satu lagi riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Cerita satu hari diorang ni berjunub, tak sempat mandi jenabah. Dok jalan-jalan nampak aku jauh, nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nampak Nabi Muhammad, dia tahu Nabi Muhammad sallam kalau sedih mesti nak salam. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak tu dia mengelak daripada berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu cepat-cepat dia mandi, kemudian datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tanya, "Sepatah tadi aku nampak kamu, pergi mana pula tadi?" Dia kata, "Minta maaf lah, tadi ni aku tak sempat mandi wajib." Jadi mengelaklah jumpa daripada jumpa kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata, subhanallah, innamal mu'minuna la yanjus, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Nak gambarkan, Nabi Muhammad nak gambarkan kita ni orang Islam yang berjunub tu pun tidak dikira sebagai najis. Apa kita nak cerita di sini? Manusia itu sifatnya mulia.
Sebab tu Allah Ta'ala panggil orang manusia itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Nampak tu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pergi panggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala tak panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman? Kenapa dia tak panggil wahai orang beriman? Dia pergi panggil manusia. Kenapa agak-agak? Sebab kita tengok balik sebelum ayat ni. Ayat ni, Al-Quran ni mesti ada ikatan tau antara ayat yang kita baca dengan ayat sebelum-sebelum ni. Dia mesti ada ikatan. Ayat ni dia berikat antara satu dengan yang lain. Kita tengok ayat sebelum tu, Allah Ta'ala ni cerita pasal orang mukmin. 5 ayat terawal dari surah Al-Baqarah kan. Lepas tu 2 ayat daripada ayat 6 dan ayat 7 Allah Ta'ala cerita pasal orang kafir. Daripada ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20 yang kita baca ni ayat ke-21. Daripada ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20 Allah Ta'ala cerita pasal orang munafik. Takkan kot Allah Ta'ala nak panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Sebab sebelum tu bukan cerita pasal orang beriman je. Sebelum tu orang beriman boleh cerita, pasal orang kafir boleh cerita, pasal orang munafik pun cerita. Nampak? Allah Ta'ala ni dia tarik perhatian manusia-manusia ni. Lepas kita cerita pasal beriman, cerita pasal orang kafir, cerita pasal orang-orang munafik, Allah Ta'ala pun tarik perhatian, wahai manusia. Jadi semua ambil perhatian. Orang mukmin pun ambil perhatian, orang kafir pun ambil perhatian, orang munafik pun ambil perhatian. Tu style Allah. Macam kita lah, kita nak berjalan, tiba-tiba nampak orang buta duk berjalan. Bila orang buta duk berjalan lintas jalan, yang kereta tu lalu, kita oi panggil, oi orang buta. Tarik perhatian kepada si buta tu. Orang buta pun apa sal orang panggil nama aku. Serupa juga bila kita bercerita. Kita bercerita dalam Quran, mula-mula cerita pasal orang mukmin. Lepas tu cerita pasal orang kafir. Lepas tu cerita pasal orang mukmin. Duk kali Allah Ta'ala kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita mukmin pun ambil perhatian, orang kafir pun ambil perhatian, orang munafik pun ambil perhatian. Cara Allah Ta'ala tarik perasaan. Bila ambil perhatian, Allah Ta'ala pun bagilah satu arahan. Apa arahan Allah? U'budu rabbakum. Abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu. Abdikan diri. Kenapa Allah Ta'ala kata abdikan diri? Kita ni, kalau kita tengok cerita filem lama-lama, ada orang ni mengabdikan dirinya kepada raja je. Tengok filem-filem lama kan, cerita pasal raja-raja tu lah. Maharaja Cina lah, apalah. Rakyat ni jadi abdi kepada raja. Raja buat apa pun ya. Raja suruh buat apa pun ikut. Tak kata apa, raja kata lah, raja kata bibi lah. Yang tu mengabdikan diri kepada raja. Ada orang ni pula dia abdikan diri kepada siapa? Dia abdikan diri dia kepada majikan dia. Ada? Bos dia kan, kerja dengan bos pun kata bibi, angguk. Abdikan diri. Bila sebut abdikan diri ni, orang bagi arahan akur. Ada pula manusia ni, dia mengabdikan diri dia bukan kepada raja. Dia tidak mengabdikan dirinya kepada majikan dia, tak. Tapi dia mengabdikan diri dia kepada hawa nafsu dia. Ada Siapa dia orang itu? Munafik. Nampak Islam dah. Tapi dia mengabdikan diri dia kepada siapa? Kepada nafsu. Maka jadilah dia munafik. Ada pula orang ni, dia mengabdikan diri dia bukan pada nafsu sangat. Dia mengabdikan diri kepada orang-orang besar dia. Maka jadilah orang itu sebagai kafir. Ada pula dia mengabdikan diri ni pada patung-patung berhala. Jadilah kafir dia. Ada orang Islam sendiri yang nampak Islam tapi sebenarnya tidak mengabdikan diri mereka kepada Allah. Mungkin dia mengabdikan diri kepada nafsu dan seumpamanya. Allah Ta'ala nak pesan, ni wahai manusia, mukmin ambil perhatian, kafir ambil perhatian, munafik ambil perhatian. Abdikan diri kamu. Abdikan diri kamu pada siapa? Rabbakum, Tuhan kamu. Ni, kalau kamu abdikan diri kepada hawa nafsu, tinggalkan. Tu Tuhan tu. Kalau kamu abdikan diri pada berhala-berhala kamu tu, tinggalkan. Tuhan kamu tu. Kalau kamu mengabdikan diri pada majikan kamu, tinggalkan. Tuhan kamu. Kerja sibuk macam mana pun, ingat, ni time semayang, kena semayang. Sebab ini pengabdian diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni, Allah Ta'ala nak pesan pada kita. Dan mengabdikan di sini ni, jangan kita dok faham semayang je. Apa makna abdikan diri? Semayang. Kalau kuat semayang, maka sudah abdikan diri pada Tuhan. Tak. Semayang tu salah satu maksud mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia bukan semayang je, banyak lagi benda lain kita kena buat. Allah Ta'ala sebut walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul. Apa kerja rasul tu? Rasul dia akan suruh kita abdikan diri kepada Allah, hindarkan taghut.
Yang dikatakan abdikan diri pada Allah ni apa dia? Yang torok-torok tu tak buat. Itu makna abdikan diri pada Tuhan. Semayang kuat, merompak pun boleh tahan. Itu bukan abdikan diri pada Tuhan tu. Ni kadang-kadang saya ada orang ni semua dia buat. Semayang buat, puasa buat, zakat buat, mencuri buat, mengumpat buat, mengutuk buat, semua buat. Punya canggih Pak Haji tu. Ada pula semua tak buat, ada tak? Oh, saya dapat menantu Ustaz, cukup baik menantu saya. Macam mana baik menantu tu? Tak mencuri, tak merompak, tak kata ke orang, tak semayang, tak puasa, semua tak. Bagus menantu dia. Kan? Ni mengarutnya menantu lah. Kan? Ada. Yang kita nak cerita ni yang dikatakan orang abdikan diri pada Tuhan, semayang, yang torok pun dia tak buat. Apa makna torok? Ma siwallah, lain daripada perintah Allah. Allah Ta'ala kata jangan buat, dia pergi buat, torut. Allah Ta'ala kata jangan mencuri, torut. Allah Ta'ala kata jangan buat zalim, torut. Allah Ta'ala kata jangan berzina, torut. Kalau kita ni semayang kuat, berzina pun kuat, itu bukan abdikan diri pada Tuhan. Apa makna abdi? Akur segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata pula, akur tu pula Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Tengok Allah Ta'ala punya bahasa. Ya, patut dia kata ittaqullah, takut, ubudullah, abdikan diri kamu kepada Allah. Tapi dia tak kata abdikan diri kamu kepada Allah, tapi dia kata abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu, Rabbakum. Kenapa gagak? Kenapa gagak? Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia guna dua nama. Yang pertama dia guna Allah, satu lagi dia guna Rabb. Rabb, rububiyah, uluhiyah, ketuhanan. Allah Ta'ala ni Tuhan yang layak disembah, dia panggil uluhiyah. Allah Ta'ala ni yang kita disembah tu, yang kita kata Allah Ta'ala layak disembah, itu dalam maksud uluhiyah. Ada satu lagi pengakuan kita kepada Allah bahwasanya alam ni Allah Ta'ala tadbir. Siapa yang menggerakkan sistem alam ini? Allah Ta'ala. Siapa yang menjadikan bumi ni rasa terhampar? Allah Ta'ala. Siapa yang jadikan udara ni boleh masuk lubang hidung kita, lepas tu boleh keluar pula? Allah Ta'ala. Siapa yang jadikan kita punya jari ni boleh bergerak? Allah Ta'ala. Siapa yang jadikan semua ni? Allah. Allah Ta'ala ni tadbir tau alam ni. Bulan dengan matahari tu, bumi tu duduk jalan dekat orbit dia masing-masing. Dia tak belaga sikit pun kat sama-sama dia orang, tak pernah belaga. Dia duduk jalan tu pula, tak terdekat, tak terjauh. Siapa punya kerja ni? Siapa yang pergi tadbir ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut Allah Ta'ala ni, kita dah mengakui bahawasanya Allah Ta'ala mentadbir. Itulah yang dimasukkan dengan Rabb, rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni, orang kafir, orang munafik, dia orang tak sembah Allah Ta'ala. Hati dia orang ni tak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kata, weh kau kena sembah Allah Ta'ala tu, macam mana dia nak respect? Last kali kita kena sebut jasa baik dan budi baik yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkit balik. Ungkit ni salah satu kaedah macam mana kita nak bagi orang tu boleh taat dengan kita. Bapa dengan anak, mak dengan anak. Ni kadang-kadang anak-anak kita duk main motor, brom-bram angkat tayar. Orang merepek, apa anak siapa tak tahu. Padahal anak dia. Ni ramai ni kadang-kadang dia tak perasan. Dia duk kutuk mak rempit, rupa-rupa yang mak rempit tu anak dia. Ramai. Dekat kampung Ana tu ada satu kes berlaku. Lepas mayang isyak lepak kat luar surau tu, duk sembang-sembang, tengah-tengah duk sembang, tiba-tiba nampak ada budak perempuan dan budak lelaki duk dalam gelap. Yang Pak Haji ni kata anak siapalah, dia kutuk berasap anak Pak Haji tu. Perempuan kutuk berasap. Kita kata ish, rasa-rasa tu budak perempuan tu anak Pak Haji kot. Ish, anak saya rupanya. Kan tu yang itu anak sendiri ada. Ni anak kita duk main duk angkat tayar, kongkang bising. Orang tak semayang, terganggu, macam-macam. Kita duk kutuk sakan. Kita kata, weh anak Pak Haji tu, weh. Ya ke anak saya? Lah, tak perasan. Dia pun pergi jumpa anak dia. Berhenti lah apa angkat tayar ni. Budak ni buat kepala, tak ada, saya nak angkat tayar juga. Kata anak pada bapak. Bapak tu pun mula fikir, macam mana nak bagi anak dia berhenti daripada angkat tayar. Antaranya, diungkit. Kamu dia kena ingat, motor kamu tu motor aku. Motor kamu duk angkat tu, aku bagi duit tau beli. Nampak dia ungkit balik. Apa tu jauh ungkit? Nak bagi budak tu dengar, malu dengan bapak, last kali tak angkat tayar. Nampak cara ungkit. Allah Ta'ala nak suruh manusia abdikan diri pada dia pun ungkit. Ungkit. Aku dah bagi macam-macam nikmat. Kalau tak sebut, tak ingat. Sebut sekali. Kamu kena ingat, kamu tu sendiri tu aku buat. Ambil kau sebiji. Nampak? Nampak style Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan kita. Dia ungkit. Sebab tu disebut Rabbakum, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu.
Rabbakum, Tuhan. Dia tak kata Abdullah, abdikan diri kamu kepada Allah. Nak sebut Allah apa? Dia orang tak percaya Allah Ta'ala. Kafir tak percaya dengan Allah Ta'ala. Kafir tu tak percaya, munafik tak percaya dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau sebut jasa baik, itu kena hormat sikit. Itu kena hormat. Nampak? Allah Ta'ala naikkan sentimen tu. Dan Allah Ta'ala tu apa yang dia telah buat pada kamu tu? Allazi khalaqakum. Nombor satu yang kamu kena ingat, jasa baik, budi baik yang telah Allah Ta'ala lakukan kepada kamu adalah kamu tu sendiri dia buat. Tu, tak payah fikir kau jauh. Ni, kita sendiri ni siapa buat? Agak-agak Allah Ta'ala tu dah buat. Kalaulah kita ni Allah Ta'ala buat, takkan kot kita nak lawan Allah Ta'ala kot. Itu persoalan dia. Kita ni pun Allah Ta'ala buat tau. Macam Allah Ta'ala nak bagi pada pupuk kafir tu ni, kau nak semua berhala tu bukan buat kamu tau, aku buat kamu. Macam tu Allah Ta'ala bagi tahu. Semua apa berhala tu bukan dia buat kamu. Yang buat tu Allah Ta'ala. Patut kamu kena sembah Allah lah, sebab Allah Ta'ala buat kamu. Yang kamu sembah berhala, bukan berhala tu buat kamu. Dia pesan tu, bagi tahu pada pupuk kafir ni, bagi tahu pada munafik ni apa. Kalau taat dengan hawa nafsu kamu tu, bukan hawa nafsu kamu yang buat kamu tu. Yang buat kamu tu Allah Ta'ala. Sepatutnya kamu kena sembah Allah. Allah Ta'ala tu cipta kamu. Dekat kita sendiri tu, apa nikmat? Macam-macam nikmat. Pernah tak kita bayangkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni tidak terhitung? Pernah tak kita fikir? Ni, kita ni Syekh, Alhamdulillah, jari boleh bergerak. Boleh bergerak ni jari ni menyebabkan kita senang nak makan nasi. Cuba bayangkan kalau kita jari tak bergerak, jari kerah macam tu, nak makan nasi macam mana agak-agak? Orang sakit kusta. Anda tahu Allah Raham, Atuk Tiri Ana tu sakit kusta. Tok Tiri Ana meninggal, Allah Raham dah meninggal. Tok Tiri Ana orang India. Ana ni dibesarkan oleh orang India. Orang India besarkan Ana. Atuk Tiri Ana tu orang India. Datang daripada India. Mari-mari sakit kusta, duduk dekat hospital kusta Sungai Buloh. Lepas tu pergi ke Kelantan, buat lawatan, jumpa dengan nenek Ana, Allah Raham nenek. Mengorak macam mana tu, dua orang tua tu kahwin boleh. Kahwin-kahwin mari duduk kat Sungai Buloh. Sebab tu Ana boleh duduk Sungai Buloh tu. Orang India besarkan Ana. Sebab tu Ana ni orang Kelantan tapi suka makan kari. Orang Kelantan ni Syekh jarang makan kari, tahu tak? Orang Kelantan kalau makan kari mesti ada gula dalam tu. Tapi Ana orang Kelantan, makan kari tak boleh bergula. Kalau buh, tak boleh makan. Ni Kelantan pelik sikit. Sebab yang besarkan Ana India. Ana balik daripada Pakistan, jumpa orang India. Orang India kata apa? Engkau lagi India daripada India. Kata orang India kan, engkau lagi India daripada orang India. Kata orang India kat Ana. Habis ya? Nak kata apa kan? Tok Tiri Ana sakit kusta tahu, jari dia keras. Ni jari dia keras. Kita ni nak sembang dengan dia ni cakap lebih kurang tak berani, takut pelempang tak besar hari tu. Jari macam tu kalau pelempang tak melekat jari kat pipi. Dia punya kulit ni mati tau ni, kulit ni mati ni. Sakit kusta ni kulit mati. Kulit mati ni kita pegang kulit perempuan, kita terasa tau, elektrik, orang Kelantan panggil. Pegang tu rasa lain. Dia ni pegang kulit kita, dia tak rasa. Kita pegang kulit dia tak rasa. Tak payah cerita kita pegang. Kulit dia tu kena kat jomos tu, bunyi seh, tak rasa apa. Kita pula tertelan Helio. Uish, boleh tahan ni macam ni. Padahal dia tak ada rasa, kulit dah mati. Nampak? Allah Ta'ala tarik nikmat kulit. Kita fikir yang tu pun cukup besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, adakah kamu tak tengok? Apa lagi nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, Syekh? Jari kita boleh bergerak, kan? Tak payah cerita, tak boleh bergerak dah, tapi tak pandai makan nasi. Habis jam dah situ. Orang Malaysia makan nasi senang. Dia tak macam orang mereka makan nasi. Tak macam orang Arab makan nasi. Orang Arab nak makan nasi kena ada sudu. Kalau dia makan dengan tangan, habis mulut, cepuang habis mulut. Dia tak pandai makan nasi guna tangan. Orang kita ni makan nasi ambil suap elok, kan? Siap air gula tak tumpah pula. Cara orang Melayu makan nasi. Punya terror orang Melayu makan nasi. Orang Arab makan nasi, nak makan dengan tangan, Allah mak, tak pandai, pakai sudu. Kalau makan dengan tangan, habis pipi. Kita tengok, macam anak aku umur 2 tahun tu. Cara makan nasi tu kan. Tak pandai pun, kita tengok dah susah kawan tu nak makan nasi. Cuba bayangkan kalau jari tak bergerak. Cukup lah. Fikir yang tu cukup lah. Apa lagi? Allah Ta'ala bagi nikmat ni, mata boleh tengok. Oh, nikmat sakan. Lubang hidung ke bawah. Kalau lubang hidung ke atas macam mana kakak? Tak mampus kita duduk kat Malaysia. Malaysia ni kan khatul istiwa. Ni, selalu hujan lah. Khatul istiwa ni bahasa Arab. Mana Melayu garis tengah. Tu bahasa Arab dia kan. Terjemah Melayunya garis tengah. Kita ni selalu hujan. Orang jangan hujan. Kita berjalan-jalan, Syekh. Kalau lubang hidung ke atas macam tu, lemas orang Malaysia.
Ramai dah mati lemas. Terpaksa pula buat satu kilang payung untuk hidung. Kalau ada sungguh lubang hidung ke atas. Tapi nak bagi tahu punya nikmat Allah Taala, dia buat lubang hidung ke bawah. Nasib baik. Yang tu pun tak larat nak fikir, ya Allah, nikmatnya Allah Taala telah berikan kepada kita. Sebab tu Allah Taala kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat aku, kamu tak terhitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita masuk bilik air, buang air, senang, alhamdulillah. Cuba bayangkan duk makan banyak-banyak, nak buang air tak boleh. Jadi apa agak? Tak melompat gitu. Masuk bilik air, tak payah cerita tak boleh buang air. Dah boleh buang air dah. Tiba-tiba pilih pipe tu air tak keluar. Itu tension sangat. Mau repek kat jawatan kuasa masjid boleh tahan. Kutuk berasap. Apa tak kata jaga kungkang duk kutuk. Padahal jawatan kuasa masjid duk jaga jamban tu teruk dah jaga. Tapi duk kutuk berasap, baru tak ada air. Kalau tak boleh buang air, terus mampulah kau. Betul tak? Baru tak ada air pun kita dah tension, Syekh. Kat jamban tak ada air pun kita dah tension. Cuba bayangkan kalau kita tak boleh buang air. Nak berak tak boleh. Ni nak terberak tahan tapi tak boleh keluar. Jadi apa ke tu? Mampulah kau. Nak kencing tak boleh. Tension, Syekh, tension. Allah Ta'ala cukup maha penyayang. Allah Ta'ala yang Tuhan betul-betul telah memberikan berbagai-bagai nikmat dia kepada kita. Tiba-tiba dengan nikmat yang pelbagai dia bagi pada kita tak sembah dia. Celaka tak kita agak-agak? Cukup celaka manusia macam ni. Aku dah tolong kau macam-macam, aku bagi tu, aku bagi ni, kau tak sembah lagi aku. Elok sangat engkau ni melingkup dalam neraka. Syekh, kita orang buat baik, kita buat baik dengan orang buat lebih kurang kita marah tau tak? Kita ni buat baik dengan orang, macam-macam dah kita tolong orang tu, tolong ni, sampai dia boleh kerja lah, apalah, semua kita tolong. Tiba-tiba bila dia dah senang, dia lupa kita. Kita nak minta tolong, dia tak nak tolong, buat tak nampak. Kita kan nak pelempang mamak macam ni. Masa kau susah dulu aku tolong kamu tahu. Senang-senang kamu bila time aku susah kau nak minta tolong, kamu pula tak nak tolong. Kau memang tak guna punya manusia. Kita dah agak orang tu tak guna. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita cukupnya. Dia bernafas ni, tak pernah minta tol tahu tak? Ni kalau bernafas ni minta tol, mampus kita. Naik kereta atas highway tu pun kadang-kadang bayar tol mahal, merepek sekan. Naik tol, bagaimana daripada sini nak pergi ke Kedah? Sampai kat Kedah tu berapa tol? RM40 lebih setiap bulan. RM40 lebih, Syekh, sampai. Bayar tu masa bayar kutuk. Apa punya kerajaan mahal ni tu, tak boleh murah ke? Sedap kita kutuk kan? Baru bayar tol kat jalan raya. Kalau Allah Ta'ala minta tol masa kita bernafas, mampulah kau. Mampu. Sebab tu nak bagi tahu Allah Ta'ala sebut ni, Allah Ta'ala yang telah mencipta kamu. Dia cipta kita. Bila cipta kita, kita kena abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sembah berhala tu dia tak sewajarnya dia sembah berhala tu. Sebab bukan berhala tu buat dia yang buat berhala. Sepatutnya berhala tu sembah dia. Sepatutnya lah. Sepatutnya berhala sembah dia sebab dia buat berhala tu. Tak, dia pergi buat, dia pergi sembah kawan tu. Kan pelik nama dia. Kita sembah Allah sebab kita yakin yang buat kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sembah berhala tu sepatutnya kau kena berhenti sembah berhala tu. Sembah Allah Ta'ala. Sebab kamu boleh hidup, kamu boleh senang, kamu boleh bernafas, kamu boleh buang air. Semua nikmat-nikmat ni siapa bagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu. Sebut dah, tak pakai juga. Kadang-kadang ada manusia ni kalah dengan sentimen. Ada orang ni, Syekh, dia tak sayang diri dia, tapi dia sayang orang yang dia sayang. Dia sayang kepada orang yang disayang. Kadang-kadang ada mak ni, dia tak sayang sangat diri dia sayang anak dia. Ada kan? Dia mati pun tak apalah, yang penting anak aku hidup. Ni kadang-kadang ada ibu-ibu macam tu kan. Ada pula bapak-bapak pun macam tu. Tak apalah aku susah pun tak apa, yang penting anak aku boleh pergi sekolah. Dia carilah, pergilah, cari kerja, cari duit banyak nak bagi anak sekolah. Susah diri sendiri tak apa, yang penting anak senang. Ada manusia macam kita lah. Kita ni kadang dalam keadaan kita sayang diri kita, ada orang yang lebih kita sayang. Siapa dia? Mak bapak kita. Betul tak? Kadang kita sayang. Bunyi mak ni, alamak, mak ni aku kalah sikit lah. Aku dengan mak aku sanggup bergadang nyawa semata-mata mak. Ada orang macam tu. Aku sanggup bergadang nyawa semata-mata bapak. Orang Arab dulu segi penghormatan mereka pada mak bapak hebat. Orang sekarang lebih kurang bapak ni. Betul. Orang sekarang Syekh, mak bapak sepak pun ada tau. Mak bapak pun sepak orang zaman sekarang. Orang dulu kafir macam mana pun mak bapak tak pernah kata keras. Silap hari bulan kalau mak tak nak bercakap, dia jam tau, jam.
Macam ada satu kisah berlaku kan pada zaman dulu, Nabi Muhammad SAW cerita dalam satu hadis. Kisah seorang lelaki abid, namanya Jurej nama dia. Abid, cukup kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duk ibadat kuat tu, tengah semayang sunat, tiba-tiba mak panggil, Jurej. Dia duk semayang, syok dengan semayang. Last kali dia tak panggil mak ni, dia tak sahut panggilan mak ni. Buat tak tahu, mak ni pula sakit jiwa. Mak dah marah. Mak ni kata apa? Aku minta supaya Jurej itu terfitnah dengan orang perempuan. Tak ada pasal-pasal mak cakap macam tu. Doa mak tu Syekh makbul. Sebab tu kita dengan mak kita ni kena beringat banyak. Dan mak tu pula kalau ada anak pun jangan maki tu pasal. Ni kadang-kadang anak buat sikit, silap sikit maki. Apalah perangai macam setan. Baguslah tu. Mak cakap macam tu kan. Ni ada ni, kadang-kadang mak ni nak marah sangat anak. Apa kamu ni perangai macam lembu? Eloklah mak cakap macam tu. Masa bercakap, pintu langit terbuka. Jadi lembu sungguh anak. Anak panggil lembu tak ada pasal ya? Jangan. Mak dengan anak, kalau nak marah macam mana pun jangan duk keluar ayat tak bagus ni. Nak marah macam mana, ish kamu ni, mudah-mudahan baiklah. Buah ayat ni tu kan. Kamu ni baik. Buah baik juga. Harapan dia jadi baik. Nampak? Jangan duk kata kamu ni perangai macam lembu, silap ribulan, jadi lembu sungguh tak pasal. Sebab doa mak ni lain. Kan? Kita ni pula dengan mak jangan buat lebih kurang pula. Sampai mak kita temaki kita pula. Jangan buat alhamdulillah lah. Sebab mak ni mulut dia masin sikit lah. Kan? Dia masin tu bukan kerana dia makan garam tak? Bukan masuk masin kerana makan garam tak? Maksudnya dia cakap tu banyak jadi. Ini mak dengan anak. Sebab apa? Mak ni mulut dia masin dengan anak sebab anak itu mak tu besarkan. Ni kat situ Biasa mak dah banyak pada kita, mak doa pada anak selalunya jadi. Jurej pun dilema yang sama. Dia pergi cakap, aku minta anak aku terfitnah dengan perempuan. Terfitnah sungguh Syekh. Terfitnah dengan orang perempuan. Datang seorang perempuan dah berzina, dah dapat anak, orang pergi tangkap. Ni, kau berzina dengan siapa ni? Jurej kata dia. Jurej tak tahu kepala ekor. Aku pula yang berzina dengan Minah ni. Tak ada pasal-pasal. Last kali dia kena tangkap. Orang duk kata, duk ingat baik sangat. Ambil kaki ibadat, rupanya penyamut. Berzina orang. Orang kutuk dia. Orang tangkap dia, orang runtuh kat rumah ibadat dia tu. Runtuh dah situ. Ambil dia tu pula pukul, sakan dah kena taruh. Dah lah pukul, ikat pula tangan, ikat kat kepala. Arak satu kampung. Ni Jurej ni kaki ibadat tapi penzina. Orang buat macam tu dekat dia. Duk dalam jalan-jalan, tiba-tiba sampai dekat perempuan yang tuduh dia berzina tadi. Perempuan tu ada anak kecil kan. Dia tengok perempuan ni, perempuan ni dia tuduh aku berzina. Dia kata pada orang kampung, boleh tak aku nak bercakap dengan budak kecil ni? Kata Jurej ni kepada orang ramai-ramai yang tangkap dia. Dia kata boleh. Dia pun pergi dekat budak kecil, dia pergi cocok perut budak tu. Dia cocok, dia kata, man abuk, siapa bapak kamu? Dia tanya budak tu. Yang orang dulu mencerita lah ni. Dia kata, man abuk, siapa bapak kamu? Budak kecil tu pula jawab. Budak tu kata apa? Abi ra'iyul ghanam. Bapak aku penggembala kambing. Kata yang itu. Ni cerita zaman dulu Tak apa, anda nak gambarkan macam mana ibu dengan anak. Ibu dengan anak. Kita ni pun kadang-kadang kita dengan mak kita kena ambil perhatian. Dan ada manusia ni kadang-kadang dia terlalu sayang pada mak dia sampai satu tahap nyawa pun dia sanggup gadaikan. Bila ada orang ni dia sayang mak dia melebihi nyawa dia, tidak hairan Allah Ta'ala kata, kamu kena abdikan diri kamu kepada Allah yang telah mencipta kamu. Tiba-tiba dia tak hairan Allah Ta'ala buat dia. Kita pergi sebut, kau kena ingat mak kamu tu Allah Ta'ala tu buat. Sentimen dia terganggu. Betul tak? Sentimen terganggu bila dengar, alamak, orang yang aku sayang pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapa aku yang aku sayang ni pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atuk aku dulu yang aku sayang tu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak kerana mereka, aku takkan ada pada hari ni. Tu sentimen. Allah Ta'ala cipta sentimen. Bila Allah Ta'ala kata, kamu kena abdikan diri kamu kepada Tuhan yang mencipta kamu, datuk nenek kamu dulu, kita pun jadi sentimen, aku betul-betul abdikan diri pada Allah. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala kata mudah-mudahan kamu bertakwa pada Allah, takut pada Allah? Sebab kalau kita nak kata mudah-mudahan kamu sayang Allah, takut-takut tak dapat perasaan macam tu. Kita ni Syekh, ada ketika kita beribadat kerana kita takut Allah, satu. Yang kedua, ada ketika kita beribadat kepada Allah kerana kita sayang Allah. Dua perkara Ana suka misal orang sayang bini dengan takut bini, sama tak agak? Mana sama? Orang sayang bini dengan orang takut bini, beli barang kemas, sama-sama beli, tapi ikhlas dia tak sama. Ikhlas dia tak sama.
Orang takut bini, beli barang kemas memang beli tapi tak pernah ikhlas, siap kutuk lagi. Dalam hati kutuk berasap, pumpam menyusahkan aku. Tu antara dikutuklah. Kan? Depan tak kutuk sebab takut bini. Kalau kutuk depan kena cepuk dengan bini pula. Ni ada ni bini kaki cepuk kan. Sebab takut bini. Tapi kalau orang ikhlas dengan dia betul-betul sayang bini dia, dia beli barang kemas dengan ikhlas tau. Dia beli dengan ikhlas. Kita ni mudah nak takut dengan orang, tapi kita susah nak sayangkan orang. Kita boleh takut dengan polis. Betul. Manusia ni ramai takut dengan polis berbanding takut dengan Allah. Betul tak gagah nak cakap ni? Anak balik Kelantan, balik kampung raya, jam panjang. Anak ni kenapa jam panjang? Kita pun potong. Masa tu naik kereta dengan mak dekat belakang, kita kat depan. Tengah potong tu mak kata ada polis kot, ada polis. Alamak, masuk balik. Duduk depan, lambat sangat, potong lagi. Potong sikit mak kata, boleh kot, masuk balik. Kita ni. Lepas tu potong. Polis kot, tak ada kot. Kita cakap ke mak kita. Sampai dekat ujung tu kita baru tahu punca kenapa jam. Puncanya bukan ada polis, kun polis. Ada kun polis je, orang terus slow. Punya takutnya orang dengan polis, tak tengok polis, tengok kun polis pun dah slow kereta. Tapi time azan penuh tak jam jalan kat masjid tu. Tak jam pun. Orang lebih takut polis berbanding takut Allah Ta'ala. Betul kan? Orang boleh takut polis, tapi ada tak orang sayang polis? Tak ada maksud sayang polis. Kalau orang sayang polis, gila lah tu. Tak ada kerja nak sayang polis tu. Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita ni buat ibadat kerana dua. Yang pertama takut Allah, yang kedua sayang Allah. Tahap yang paling tinggi, kau ibadat kerana kau sayang Allah. Ni kalau nak bagi sayang pada Allah susah, kau takut Allah pun okey dah. Paling common kau takut dengan Allah. Tu orang munafik, orang kafir. Abdikan diri kamu kepada Allah. Kalau kau dah beriman, tak payah suruh abdikan diri kepada Allah. Sebab dah beriman dah. Tapi sebab kau kafir lah munafik, kena suruh, kena beriman dengan Allah. Sebab kau kafir munafik. Nak suruh sayang pada Allah, nak suruh sayang apa? Kafir. Suruh takut Allah Ta'ala pun cukup dah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Ni style Allah Ta'ala berinteraksi dengan kita. Nak bagi kita ni boleh abdikan diri kepada dia. Bila kita abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang untungnya adalah kita. Allah Ta'ala tak terkurang sikit pun kalau kita tidak mengabdikan diri kita kepada dia. Ingat situ. Allah Ta'ala ni Syekh, macam orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya juta-juta duit dia. Dok jalan-jalan dia tengok orang miskin. Kerjalah kerja, suruh orang miskin tu kerja. Kalau orang miskin tu tak kerja, tak kurang pun orang kaya tu. Tak kurang pun orang kaya tu. Kalau orang miskin tu kerja, untung tu orang miskin tu lah. Orang kaya tak ada untung pun, bukan dapat duit dia suruh kau kerja. Sebab kau senang kalau kau kerja. Kalau kau malah kerja, kau kat susah. Nampak? Allah Ta'ala suruh kita mengabdikan diri kita pada dia. Tiba-tiba kita tak nak sembahyang, kurang tak bagi Allah? Tak kurang sikit pun. Tak kurang sikit pun. Kalau kita sembahyang, jadi lebih ke? Tak, itu Allah Ta'ala. Betul tak? Nak ceritanya, Allah Ta'ala suruh kita abdikan diri kita kepada dia. Kita takut kepada dia. Keuntungan tu untuk kita juga. Dekat mana untung kita ni? Akhirat nanti dihadiahkan oleh Allah Ta'ala dengan surga. Itu yang kita nak sebenarnya, menjadi hamba Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesanan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita ni bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah akan datang kita akan sambung ayat ke-22, allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, Tuhan kami, rizkikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Waqina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.